jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Muslimin, para sidang jemaah, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat, keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini sudah hari ke-16 kita berada di dalam bulan Ramadan. Bulan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat bulan Ramadan sebab dia diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bulan yang penuh dengan keberkatan. Berkat bulan Ramadan kerana dia ada salah satu daripada rukun Islam, iaitu ibadah puasa. Berkat dalam bulan Ramadan kerana Allah Subhanahu wa taala memberi keampunan kepada hamba-hambanya yang suka, yang mahu mencari keampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan berkatnya bulan Ramadan ini kerana Allah taala menurunkan kitab suci Al-Quranul Karim di dalam bulan Ramadan, maka dia mendapat dijadikan keberkatan dalam bulan Ramadan tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang sering kita dengar, yang sering kita baca, iaitulah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, iaitu masa yang diwajibkan supaya kamu berpuasa itu ialah pada bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini yang diturunkan Al-Quran. Dan Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi sekalian umat manusia. Dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Daripada ayat ini kita dapat faham bahawa tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, ya, kita ambil pengajaran, kita ambil manfaat, kita ambil tahu akan keterangan yang Allah taala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 185 ini, yaitu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah dalam bulan Ramadan. Pendapat majoriti para ulama mengatakan pada 17 Ramadan, ya, 17 Ramadan.
Maka dengan sebab itu kita 17 Ramadan besok lah kan, 17 Ramadan kita memperingati ataupun kita meraihkan sambutan nuzulul Quran. Kita beriman dengan Al-Quran. Jadi bila kita kata kita beriman dengan Al-Quran, kita nak kena tahu, kita nak kena kenal, kita nak kena faham, tahu, barulah akan hadir perasaan kasih, sayang, rindu kepada Al-Quran tersebut. Kalau kita tidak ada perasaan terhadap Al-Quran, tidak ada rasa cinta, kasih kepada Al-Quran, maka akan lahirlah satu perasaan kita tak berminat membaca Al-Quran, dan kita tidak akan berusaha untuk memahami Al-Quran. Kita tidak akan menjadi gemetar hati kita, bertambah nilai iman kita apabila dibacakan tentang ayat-ayat Al-Quran. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan innamal mu'minuna alladhi idza zukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dalam surah Al-Anfal ini Allah Ta'ala menceritakan tentang sifat orang yang beriman itu apabila dibacakan, apabila wa iza tuliyat alaihim wa iza zukirat, innamal mu'minuna alladzina iza zukirallah, apabila disebut akan kebesaran Allah, akan nama-nama Allah, maka hati mereka merasa gentar, merasa bergementar kerana takut akan azab siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana, dan apabila dibacakan tentang ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan bertambahlah keimanannya kepada mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang beriman ini akan sentiasa bertawakal kepada Allah. Itu di antara ciri-ciri orang yang beriman. Mereka akan mendengar ayat Al-Quran, mereka akan mendengar tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu mereka akan merasa gerun, gementar, takut dengan kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut-takut mereka melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kembali kepada tujuan Al-Quran ini diturunkan. Kita sebut dalam ayat yang 185 Al-Baqarah tadi, Allah Ta'ala kata diturunkan Al-Quran yang pertama untuk menjadi petunjuk bagi sekalian manusia. Yang kedua, untuk menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk yang Allah Ta'ala telah jelaskan. Dan yang ketiga, menjadi perbezaan antara yang benar dan yang salah. Okey, saya nak hurai 1, 2, 3. InsyaAllah sempat dalam tempoh masa sebelum masuk waktu solat fardu Jumaat pada hari ini. Apakah yang dikatakan bahawa Al-Quran sebagai hudan linnas? Hudan linnas artinya petunjuk buat manusia. Al-Quran ini petunjuk buat manusia. Kenapa kita sebagai manusia perlu kepada petunjuk? Sebab manusia ini diberi ilmu yang terbatas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi pengetahuan yang terbatas.
Kita tak boleh tahu apa yang akan berlaku 5 minit lagi, 10 minit lagi, 20 minit lagi, 30 minit lagi. Esok, lusa, tahun depan, kita tak tahu. Hatta tarikh hari raya Aidilfitri pun kita tak boleh tahu lagi sekarang. Orang duk tanya Jakim, bila Jakim nak buat announce tarikh hari raya? Aduh, kalut lah mereka ni. Kan, pagi hari ni, kan, Majlis Keselamatan Negara forward satu WhatsApp, satu tangkap layar, menunjukkan caption. Dia kata Muhammadiyah di Indonesia menetapkan tarikh 1 Syawal pada 21 April. Jadi hati-hati guys. Hati-hati pula dah. Nak raya pun kena berhati-hati. Jadi banyaklah mesej sampai kepada Jakim bertanya, Ustaz, jangan buat spoil macam tahun sudah. Kan, dalam kalender raya hari Selasa, tutup raya hari Isnin. Kan, kami kelang kabut nak balik kampung ni, kan. Kita kena faham, ya, kita kena faham. Ini lari sikit daripada tajuk tadi sebab nak menceritakan tentang manusia ini ilmu pengetahuannya terbatas, terhad. Ya, tuan-tuan jangan tanya, Ustaz, kita nak sambut hari raya hari apa? Sebab dalam Islam nak sambut hari raya puasa ke, raya haji ke, apa semua, kita berpandukan kepada kenampakan anak bulan. Ilmu falak, kenampakan anak bulan. Sekarang ni anak bulan beranak ke tak beranak lagi? Dah tak beranak, nak nampak macam mana? Mandul, kalau mandul tak boleh beranak, tak nampak anak bulan, langsung tak raya. Kan? Syarat pertama nak raya ke, nak puasa ke, dia mesti nampak anak bulan. Jadi orang duk WhatsApp tanya kat kita. Dia kata, Ustaz, raya 21 ke 22? Saya kata nak bagi tahu macam mana tak nampak anak raya, anak bulan lagi. Kena tunggu lihat anak bulan. Di negara kita Malaysia, tarikh melihat anak bulan ialah pada 29 Ramadan bersamaan dengan 20 April. Ada 29 tempat di seluruh negara kita ini, termasuk yang paling dekat ni di Putrajaya, di PICC. Jadi bolehlah request dekat pejabat mufti nak pergi tengok anak bulan sama. Dan kalau duduk di Kuala Lumpur, di Menara Kuala Lumpur, naik Menara Kuala Lumpur, atas sekali teropong anak bulan. Tapi biasanya sekarang ni di Menara Kuala Lumpur tu susah nak nampak sebab pencahayaan bangunan-bangunan yang terlalu banyak. Dia memberi gangguan kepada proses melihat anak bulan. Tetapi mengambil berkat proses untuk melihat anak bulan itu sebab Nabi kata barang siapa yang melihat anak bulan, yang nampak anak bulan, maka rayalah atau berpuasalah. Jadi nak nampak anak bulan sekarang ni dia kena teropong. Teropong, tengok dulu. Nampak ke tak nampak? Kalau di KLCC jarang, di KL Tower tu jarang nampak anak bulan. Anak dara selalu nampak. Pasal ramai, banyak hotel kat situ. So kita tunggu 29 Ramadan. Kalau nampak ditakdirkan anak bulan dilahirkan pada 29 hari bulan itu, kalau nampak artinya dia beranak, bulan tu dia beranak. Kan, teropong 29 hari bulan, teropong. Nampak anak bulan dan anak bulan itu cukup syarat. Nampak anak bulan tak cukup syarat, tak boleh juga. Macam mana cukup syarat, Ustaz? Cukup umur dia. Beranak tak cukup umur, tak boleh juga ijtihad. Nampak cukup umurnya pada
skala yang ditetapkan oleh juru ukur jabatan ukur pada lengkungan, jarak lengkungan yang mengikut darjah yang ditetapkan, kan, besarnya itu mengikut spesifikasi yang membolehkan dikatakan anak bulan. Nampak saja kalau 29 hari bulan bermakna puasa kita hanya 29 hari. Faham Along? Along pun faham. Lama tak nampak pergi mana? Duduk rumah. Amboi, ini bukan rancangan tanyalah ustaz. Okey. Tidur di bulan Ramadan. Kentut batal puasa ataupun tidak? Baik, soalan yang bagus daripada Along. Terima kasih. Along ni dulu dia rajin main jemaah sini lah, lepas tu dia hilang, duduk di rumah je. Tapi sihat lah. Alhamdulillah sihat. Okey, soalan dia tadi, kita berpuasa lalu kita kentut, batal atau tidak puasa kita? Kan jawapannya Long, tak puasa, tak batal puasa. Tak batal puasa, tapi kalau ada wuduk, batal wuduk. Saja nak tanya kan. Sebab rindu kat ustaz tu, lama tak jumpa kan. Baik. Kalau baik kembali pada penjelasan saya tadi, kalau nampak anak bulan 29 hari bulan Ramadan teropong di 29 tempat, salah satu tempat ni nampak, artinya kita akan berpuasa 29 hari dan kita akan berhari raya pada 1 Syawal jatuh pada 21 hari bulan dan kita akan raya. Salah satu tempat sahaja nampak. Daripada 29 tempat itu teropong semua waktu maghrib tu, waktu nak masuk maghrib teropong, salah satu tempat nampak. Macam tu sudah nampak di Labuan. Dan nampak di Labuan, maka bagi tahu kepada yang di Pertuan Agong, Majlis Raja-Raja semua, kata nampak sini, jadi Majlis Raja-Raja bersetuju untuk kita mengisytiharkan hari raya ataupun 1 Syawal pada hari berikutnya. Maka isytiharlah raya. Itu yang jadi raya awal. Kan? Kalau kata tak nampak anak bulan ataupun anak bulan tak beranak, 29 hari bulan teropong anak bulan, teropong tak nampak anak bulan, bermakna tak beranak lagi anak bulan tu. Biasalah macam kita manusia pun kadang-kadang doktor dia bagi jangkaan tarikh kita nak beranak, bukan kita bini kita nak beranak. Kan tarikh sekian. Tiba-tiba tak sampai tarikh sekian tak beranak juga. Kita nak marah doktor kan? Kita tak marah. Kan sebab belum sampai masa dia lagi. Serupa juga kalau ikut kalendernya kita akan berpuasa, kita akan menyambut hari raya pada berapa hari bulan? 22 kan? Ikut kalender yang ada sekarang ni. We check tengok kalender, betul ke tak 22 hari bulan? Betul. Tu imam dia hafal lah pasal dia nak jadi imam tarawih tu, dia kena rancang dah sampai berapa hari bulan kan. Tu nak balik kampung pula semua. Jadi maksudnya tuan-tuan, kita kena faham, kita jangan duk buat ghaflah. Orang kata ghaflah. Jangan duk buat kalut. Jangan ini nak raya 21 ke 22 ke nak raya. Yang penting ada raya lah, sama ada 21 atau 22, tertakluk pada keputusan melihat anak bulan pada 29 hari bulan Ramadan bersamaan dengan 20 April. Jadi kita tunggulah. Jangan duk buat jangkaan awal sangat. Kan? Orang takut puasa raya lebih awal. Saya kata kalau esok raya pun saya suka, saya kata. Tak payah tunggu 20 hari bulan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Al-Quran telah menjadi petunjuk yang jelas kepada kita tentang cara hidup kita. Sebab apa menjadi petunjuk? Kenapa kita perlu kepada Al-Quran? Sebab manusia ini dia perlu membuat pilihan.
Hidup kita ini perlu buat pilihan. Pilihan macam mana? Nak puasa 29 hari atau nak puasa 30 hari. Kena buat pilihan. Nak raya 21 hari bulan atau nak raya 22 hari bulan. Kena buat pilihan. Jadi macam mana kita nak buat pilihan yang tepat? Al-Quran bagi petunjuk. Al-Quran bagi panduan. Sebab tu kita perlu kepada Al-Quran. Kan hidup manusia ini adalah soal membuat pilihan. Kita bangun tidur pagi-pagi kan, bulan Ramadan ni kita bangun, kita tekan jam loceng pukul 5 nak bangun contohnya. Tepat pukul 5 jam pun berbunyi, ring, kita tersedar daripada tidur. Kita terjaga. Kita sudah mula membuat pilihan. Ketika itu sama ada kita nak bangun tidur atau kita nak lanjutkan tidur. Buat pilihan tak? Buat pilihan. Kan? Bangun daripada tidur, nak terus makan nasi atau nak makan kurma atau nak minum ayam saja. Buat pilihan tak? Buat pilihan. Hidup kita perlu membuat pilihan. Sudah bersahur, nak tidur balik atau nak sembahyang sunat, atau nak pergi sembahyang subuh berjemaah di masjid di surau, ataupun sembahyang subuh berjemaah di rumah. Buat pilihan tak? Buat pilihan. Hidup kita ini adalah soal kita membuat pilihan. Hari ini tuan-tuan nak mai ke masjid, ke surau ini, nak mai awal atau nak mai lewat, tuan-tuan membuat pilihan. Kenapa tuan-tuan mai awal? Sedangkan masa waktu 1:18 minit. Kenapa 12.30 sudah mai? Sebab mesti tuan-tuan ada alasan kenapa tuan-tuan datang awal ke masjid. Sebab apa? Sebab Al-Quran telah menjadi panduan, hudan, petunjuk kepada kita soal kita nak membuat pilihan. Yang mana lebih baik dalam kehidupan kita. Maka itu dikatakan hudan linnas. Al-Quran ini dia menjadi pendorong ataupun petunjuk hidayah kepada manusia dalam soal kita nak membuat sesuatu pilihan. Kalau tuan-tuan nak membuat pilihan yang terbaik, yang tepat, maka rujuklah Al-Quran. Maka Al-Quran akan memberi panduan, memberi petunjuk yang mana satu yang kita nak pilih. Nak pilih dalam kehidupan kita. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. Yang kedua Allah Ta'ala kata, Al-Quran itu dia menjadi penjelas kepada hidayah-hidayah yang petunjuk-petunjuk yang telah disebutkan oleh Allah. Allah dah beri petunjuk, maka ayat Al-Quran itu diturunkan nak menjelaskan lagi tanda-tanda, bukti-bukti bahawa kalau orang-orang yang membuat pilihan ini yang terbaik, maka dia akan berjaya. Macam mana kaedah Al-Quran membuat penjelasan itu? Dia menunjukkan contoh-contoh umat-umat yang terdahulu. Dia menunjukkan kitab-kitab yang telah diturunkan oleh umat-umat yang terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu taat dan patuh kepada perintah Allah, terbukti sudah ada hasil kejayaan kecemerlangannya. Kalau umat-umat yang engkar, lawan hukum Allah, lawan Al-Quran, pun sudah terbukti ada contoh-contoh yang telah. Ini dikatakan wabayyinatim minal huda. Al-Quran menjadi penjelas kepada petunjuk-petunjuk yang telah diberikan. Dalam kitab Fadailul Khamsah min Sihahis Sittah, dia menceritakan di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab menjadi khalifah. Sayyidina Umar Al-Khattab menjadi khalifah telah didatangi oleh beberapa orang pendeta-pendeta Yahudi. Jumpa dengan Sayyidina Umar, dia kata, wahai Amirul Mukminin, kami ni ketua-ketua pimpinan Yahudi ni datang jumpa dengan kamu, nak bertanya kepada kamu beberapa persoalan. Seandainya kamu dapat menjawab persoalan ini, maka ternyatalah
Islam itu benar, Al-Quran itu benar, dan Nabi Muhammad yang diutuskan sebagai Rasul dan Nabi yang terakhir itu benar. Kata Sayyidina Umar, silakan bertanya. Lalu pendeta Yahudi pun bertanya, sebutkan 5 makhluk yang diceritakan dalam Al-Quran, yang dilahirkan, yang diciptakan oleh Allah, boleh bergerak di atas muka bumi ini, tetapi dia tidak dilahirkan dari kandungan perut ibunya. Soalan yang pertama, ya, ceritakan 5 jenis makhluk yang disebut dalam Al-Quran yang boleh bergerak, berjalan di atas muka bumi, tetapi dia tidak dilahirkan dari kandungan ibunya. Sayyidina Umar kata lagi, soalan yang kedua, apakah yang boleh menyebabkan pintu langit tertutup, dan apakah ibu segala kunci bagi membuka pintu-pintu langit? Sayyidina Umar kata lagi, apakah kubur yang boleh bergerak dari suatu tempat ke suatu tempat bersama dengan penghuninya? Lagi, makhluk apakah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala boleh memberi peringatan kepada kaumnya, tetapi dia bukan jin dan juga manusia? Lagi, apakah yang diperkatakan oleh keldai, himar, ketika mana dia berbunyi, dan apakah yang dikatakan oleh katak ketika mana dia berkokok? Berkokok ke katak? Apa? Berbunyi. Kan, apakah yang dikatakan oleh lembu, kerbau ketika dia berbunyi? Kan, itu soalan dia. Sayyidina Umar kata, sesungguhnya aku tidak dapat menjawab soalan-soalan kamu ini, dan ternyata ilmuku tidak mampu untuk memberikan jawaban terhadap apa yang dipertanyakan. Lalu ketika itu ada bersama dengan Sayyidina Umar adalah Salman Al-Farisi. Melihat keadaan Sayyidina Umar yang tertekan dengan soalan-soalan tersebut, maka dia pun berlari mencari Sayyidina Ali. Ini soalan ni tuan-tuan nampak macam cerita Piramli. Filem apa? Nujum Pak Belalang. Kan? Ketika mendengar soalan, Nujum, senang bayi itu. Kan? Piramli. Tapi dia tak tahu pun jawapannya. Lah kali balik rumah, bungkus kain baju lari. Ya. Salman Al-Farisi pergi menemui Sayyidina Ali. Dia kata, wahai Ibn Abi Talib, sesungguhnya Islam akan dipandang hina, Islam akan ditewaskan pada hari ini. Ali bin Abi Talib berkata, kenapa kamu tergesa-gesa? Katanya, segeralah kamu pergi bertemu dengan Amirul Mukminin Umar Al-Khattab. Kenapa? Di sana ada orang-orang Yahudi yang bertanya beberapa persoalan mengenai Al-Quran, mengenai Islam. Tetapi Sayyidina Umar ibn Al-Khattab tidak mampu menjawabnya. Maka Sayyidina Ali bergegas pergi ke pejabat Amirul Mukminin ketika itu. Mungkin macam Seri Perdana lah. Kompleks Seri Perdana. Jumpa Perdana Menteri. Berderah masuk. Jumpa Sayyidina Umar.
Maka Sayyidina Umar terus meluru kepada Ali ibn Al-Khattab, Ali ibn Abi Talib, dan berkata kepadanya, wahai Ali, pendeta-pendeta Yahudi telah bertanya beberapa persoalan, maka aku tidak mampu menjawabnya, maka engkaulah yang perlu menjawabnya. Sayyidina Ali adalah di kalangan orang-orang yang diberi pengiktirafan oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang bijaksana. Kata Rasulullah, aku adalah gedung ilmu dan kuncinya adalah Ali. Maksudnya kalau nak tahu ilmu, bertanyalah kepada Sayyidina Ali. Maka pendeta Yahudi pun berkata kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali berkata kepada pendeta Yahudi itu tadi, seandainya aku menjawab soalan-soalan yang kamu kemukakan ini, bolehkah kamu menerima Islam sebagai agama yang benar, Al-Quran sebagai kitab yang benar, dan Muhammad itu adalah sebagai Rasul dan Nabi yang benar? Maka kata orang Yahudi tadi, demi Allah, kalau kamu mampu menjawab persoalan yang aku kemukakan, kami semua akan menerima Islam dan mengiktiraf Islam sebagai agama langit. Maka kata Sayyidina Ali, silakanlah kamu bertanya. Maka pendeta Yahudi itu mengulangi soalan, apakah 5 makhluk yang diciptakan oleh Allah yang disebut dalam Al-Quran, yang boleh bergerak melata di atas muka bumi, tapi tidak diciptakan, dilahirkan daripada induknya, daripada perut ibunya? Maka kata Sayyidina Ali, semuanya ada dalam Al-Quran. Sambil Sayyidina Ali membaca beberapa potong ayat Al-Quran, lalu Sayyidina Ali mengatakan, makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang tidak lahir daripada kandungan ibunya, iaitulah siapa dia? Nabi Adam alaihissalam. Kan Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui kandungan ibunya. Diciptakan, dilahirkan. Yang kedua, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui kandungan seorang ibu ataupun induknya, iaitulah Hawa, isteri kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diciptakan apabila Nabi Adam alaihissalam melihat burung, melihat haiwan dalam makhluk-makhluk yang di dalam syurga itu hidup berpasang-pasangan, maka ada keinginan di hatinya juga untuk hidup berpasang-pasangan. Lalu Allah yang maha mengetahui apa yang tersurat dan tersirat dalam hatinya, lalu menciptakan Hawa, pasangan kepada Adam. Ada setengah ulama mengatakan diciptakan daripada min nafsin wahidah, daripada nafsun wahidah, itu diciptakan daripada Nabi Adam alaihissalam juga. Dan disokong oleh hadis Nabi SAW, wa khuliqa mir'atu minad dhil'i, dijadikan wanita itu daripada sebatang tulang rusuk yang paling bengkok. Kan, sekiranya kamu cuba nak membetulkan dia, pasti dia akan patah. Dan kalau kamu terus membiarkan, pasti dia akan terus bengkok. Maka berhati-hatilah dengan wanita. Dan wanita, semua kita ada wanita kan? Ada wanita. Maka berhati-hatilah dengan wanita. Kalau kita nak didik dia, nak bentuk dia, berhati-hatilah. Takut yang bengkok itu jika dibetulkan akan patah. Dan yang bengkok kalau tidak dibetulkan akan semakin bengkok. Maka dipertanggungjawabkan kepada orang lelaki untuk memikul tanggungjawab menjaga wanita yang dikatakan isteri ini tadi. Tanggungjawab kita untuk menjaganya. Sebab itu dijadikan wanita daripada tulang rusuk, tidak dijadikan daripada tulang kaki yang boleh dipijak-pijak.
Dan tidak dijadikan wanita daripada tulang bahu yang boleh disanjung-sanjung, dijunjung-junjung, tetapi dijadikan wanita daripada tulang rusuk, menjadi satu simbolik supaya lelaki menjaganya, memeliharanya, dan memastikannya sentiasa tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makhluk yang ketiga, kata Sayyidina Ali, disebutkan dalam Al-Quran bagaimana penciptaan unta betina Nabi Saleh alaihi salam, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa daripada kandungan ibunya. Tanpa daripada kandungan ibunya. Macam mana unta Nabi Saleh dilahirkan? Keluar daripada celah batu kaum Samud. Kaum Samud yang ingkar kepada perintah Allah, yang tidak beriman kepada perintah Allah. Kaum Samud yang derhaka kepada Nabi Saleh alaihi salam. Allah Ta'ala ciptakan, lahirkan. Dia kata, kaum Samud berkata kepada Nabi Saleh, wahai Saleh, kalau benar kamu ini Nabi dan Rasul, dan kalau benar Allah yang kamu kata Tuhan yang menciptakan kamu itu berkuasa, maka cuba kamu datangkan di celah-celah gunung ini, bukit batu ini, seekor unta betina berwarna putih dan mengandung bunting 9 bulan. Lalu Nabi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan permohonan daripada Nabi Saleh alaihi salam, maka keluarlah seekor unta seperti yang dimohon oleh kaum Samud. Kaum Samud. Saya tangguhkan dulu di situ sebab Tuan Siap bagi warning dan waktu dah nak masuk. Jadi saya baru sebut 3 makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang disebut dalam Al-Quran, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang boleh bergerak, berjalan di atas muka bumi, tetapi tidak dilahirkan daripada kandungan ibunya. Lagi 2 bila Ustaz nak cerita, lagi 2 tunggu bulan Ramadan tahun hadapan. Itu pun kalau tuan pengurus, tuan imam jemputlah. Kalau tak jemput tak cerita dah. Ataupun tuan-tuan boleh baca sendiri kitab Fadailul Khamsah min Sihahi Sittah. Kitab tu dalam bahasa Arab. Yang boleh menguasai bahasa Arab boleh rujuk kepada kitab itulah. Kita tangguh dulu, ada 1 minit, mungkin ada pengumuman apa-apa, ampun dan maaf. Andai ada salah dan silap, kita dengar khutbah nanti berkenaan dengan Al-Quran memandu kehidupan. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.